الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فاردده إلينا عند حاجة إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. قال الشيخ مؤلف رحمه الله، makna Tuhan. Kita sambung balik perbincangan kita, kitab Ar-Risalatut Tauhidiyah, pada halaman ke-48. Kita dah bincang dah sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang mana kita kena pegang, yakin. Berapa banyak, berapa sifat kamalat bagi Allah Ta'ala? Jawabnya tak terhingga banyaknya, tidak ada limitation, tak ada had. Cuma yang wajib kita belajar hanya 20 sahaja. Itu pun pendapat yang masyhur, pendapat yang rajih, yang kuat, bukan 20 tapi 13 sahaja. Wujud, qidam, baqa' sampailah kalam. Jadi inilah yang disebut sebagai sifat 20. Orang Melayu kita lazim sebut sifat 20 lah, bukan sifat 13, sebab dia belajar semua sekali 20. Cuma mungkin ada yang kata ada ke sifat 20 ni zaman Nabi? Ataupun bahasa yang lain pula dia kata sifat 20 ni ada ke kat negara Arab? Sebab bila tanya orang Arab sifat 20 dia tak tahu. Tanya orang Arab sifat 20 tahu tak? Dia tak tahu. Sebab apa? Sebab 20 tu kan bahasa Melayu. Dia nak arti apa? Tapi kalau kita tanya dia asyrina sifatan, sifatillahi ta'ala asyrina sifatan, dia tahu. Mana 20 sifat dia kata, oh itu kami pun belajar. Tapi kalau tanya kat dia sifat 20, dia tak tahu. Jadi betul juga kalau ada orang kata sifat 20 ni hanya dipelajari di alam Melayu. Betul? Sifat 20 kalau dipelajari di alam Arab dipanggil asyrina sifatan. 20 sifat. Boleh belakang bahasanya. Dan ada ke zaman Nabi sifat 20 ni? Jawabnya ada lah. Tahu di mana kata ada? Tahu dengan cara dalil kepada semua sifat yang 20 ini adalah Al-Quran. Al-Quran zaman siapa kalau bukan zaman Nabi? Kalau kita tengok Nabi ajar kepada para sahabat, hak tu apa dia? Yang pertama wujud. Sifat 20 mula-mula wujud. Apa yang Nabi ajar kepada orang Mekah ketika itu? Kewujudan Allah walaupun tak dilihat dengan mata kepala. Yang kedua qidam. Allah Ta'ala ini sifatnya qidam. Apa maksud qidam? Tiada permulaan, tak ada starting. Macam kita ni ada birthday kita, bila mula kita dilahirkan. Beg ini ada bila mula dihilangkan, dibuat. Meja ni pun ada bila mula ditukangkan, dibuat dibuat meja ni. Semua ada tarikh. Buku ni pun bila mula dihasilkan jadi kertas kemudian dicetak, bila. Semua ada tarikh mula. Tapi Allah tidak ada permulaan, no starting. Itulah Nabi ajar. Berbeza dengan berhala sembahan musyrikin Mekah yang ada permulaan. Ada orang yang memulakan pembinaan ataupun mengacu acuan berhala tersebut. Baik. Baqa' yang ketiga, kekal Allah Ta'ala, maknanya takkan mati, Allah takkan binasa, Allah takkan rosak, Allah takkan hilang. Yang itulah yang Nabi ajar. Berbeza dengan berhala sembahan musyrikin yang mana kalau jatuh, pecah, rosak, mati sebagainya, kan? Dia tak jatuh lagi pun dia dah mati dah. Takkan kita nak kata ketul batu tu hidup? Dia tak hidup. Lalat hingga ke hidung dia, kerah hidup. Dia kata benda yang itulah Nabi ajar. Mukhalafatuhu lil hawadis, Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk. Itulah yang Nabi ajarkan kepada
sekalian sahabat, bahkan bersandarkan kepada ayatul Quran, laisa kamitslihi syai', kata Allah tak sama dengan tiap-tiap sesuatu, tak sama langsung. Ni. Jadi kalau ada orang nak berbuat syubhat ni maknanya kekeliruan lah. Dia kata mengaji sifat 20 ni tak ada zaman Nabi. Makna orang tersebut tak tahu. Tapi jangan marah kat dia. Padahal dia tak tahu sebab dia pun bukan duduk zaman Nabi pun. Itu satu. Jadi kalau dia kata tak ada, memang betul pasal dia pun tak duduk zaman Nabi, dia tak tahu. Cuma orang kata kalau ada tentulah disebut dalam hadis asyrina sifatan. Yang tu nama. Cuma sifat-sifat tu dah ada dah, Nabi dah ajak dah. Cuma nama tu tak ada lagi. Nama tu ulama susun kemudian hari dah. Samalah macam hukum tajwid. Zaman Nabi hukum tu ada dah, Nabi dah ajak para sahabat kaedah baca gini, hukumnya cara bacanya lagu ni. Tapi tak ada lah zaman Nabi mat arid lil sukun, mat iwad, mat tamkin tu. Yang tu ulama baru letak nama. Tapi hukum tu dah ada dah. Ni bagi jelas kat kita elok biar kita faham hak kita mengaji ni, hak itulah hak Allah dan Rasul. Kalau ada orang kata mengaji sifat 20 ni bersandarkan akal, jawabnya betul. Memang bersandarkan akal. Tak mau pakai akal, nak pakai apa? Kepala lutut. Ada orang dia tak mau pakai akal. Dia kata apa? Betul nak pakai apa? Tak mau pakai akal. Dia kata pakai Quran, pakai hadis. Quran pun suruh guna akal. Afala ta'qilun, afala tubsirun, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu semua ayat cabaran daripada Allah melalui Al-Quran tentang perlunya peranan akal. Kan dia kata tak boleh, kena sandar juga kepada Al-Quran. Bukan semua benda kena sandar pada Quran. Kalau bab syariat, ya, tak boleh sandar kepada akal. Pasal pos sembahyang subuh 2 rakaat, kita dah bangun tidur, badan kita dah segar, sepatutnya 4 rakaat, tak boleh. Kena sandar kepada syariat. Syariat, Quran, hadis kata dua-dua. Jangan cakap banyak. Sembahyang Isyak ni kita janganlah buat 4, kita badan dah letih, buat 2 sudahlah. Tak boleh, kena sandar kepada syariat, Quran, hadis. Sebut 4. Tu tak boleh nak ubah. Ramadan tahun ini jatuh pada musim panas, kita ubahlah puasa Ramadan, kita pergi puasa bulan Jamadil Awal. Tak boleh, mesti syahr Ramadan alladhi. Mesti puasa bulan Ramadan. Tak boleh ubah bulan lain dah. Bersandarkan kepada syariat Al-Quran dan Al-Hadis. Baik. Tetapi ada benda yang perlu bersandarkan kepada akal. Selain daripada akidah, apa dia? Contoh macam hitungan. Pegangan ataupun keyakinan kita, kita yakin RM10 nilainya lebih besar daripada RM2. Betul tak maklum? RM10 nilainya lagi besar daripada RM2. Betul ya? Betul. Mana dalil? Mana bukti? Mana ayat Quran? Mana hadis? Tak payah. Hak tu tak payah Quran, tak payah hadis. Akal dah menjawab dah. Ni ambil duit sengit-sengit ni. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Hak ni pula 1, 2. Mana lagi banyak? Akal dah jawab dah. Tak payah guna Quran. Bahkan dalam masalah akidah, peranan akal lebih praktikal. Sebab tu orang yang baru masuk Islam, walaupun jangankan dia nak berhujah dengan ayat Quran, dia tak erti baca Quran pun tak apa. Tidak jenuh. Semua kalau kata orang baru masuk Islam, mu'allaf baru masuk Islam, hang ni betul ke hang ada akidah? Hang percaya dengan Allah? Percaya. Apa bukti? Apa dalil? Apa nas? Jenuhlah dia baru masuk Islam. Jangan kena hafal nas, baca Quran pun tak erti. Tiba-tiba nak suruh buat main nas. Sebab tu dalam riwayat ada kita jumpa, bila ditanya kepada Arab Badui, apa bukti adanya Allah, dia jawab tak unta. Dia tak ada main satu pun ayat Quran. Dia bawa main dalilnya tak unta. Pasal apa? Mana boleh ada tak unta kalau tak ada unta? Mudah. Sikit ayat Quran pun tak pakai, satu huruf pun tak pakai. Mana boleh ada tak unta kalau tak ada unta? Macam tu alam ni, mana boleh ada alam ni kalau tak ada yang membuatnya? Siapa yang membuatnya? Allah. Selesai. Itu dalam masalah akidah, peranan akal dipraktikkan. Tapi dalam masalah syariah, fiqh tak boleh guna akal. Semata-mata akal tak boleh. Ni. Bahkan semua sifat 20 ini juga bersandarkan kepada dalil akal, dalil Quran. Setiap sifat tu ada dalil Qurannya. Baik. Cuma Tok Guru dia tak cerita panjang lebar tu. Dia ramai akal dulu, bagi cara tak akul boleh fikir pun selesai dah. Baik.
Maka hari ini kita masuk sama balik pada tajuk makna Tuhan, muka surat 48. Maka kata pegarang sin, soal apa makna Tuhan. Ni siapa nak jadi Tuhan boleh. Bagaimana boleh? Tengok dia ada tak sifat ni. Kalau ada sifat ni boleh jadi Tuhan. Kalau tak ada, jangan duk perangan. Mengaku jadi Tuhan Harun lah, Tuhan kerajaan langit lah. Ada ke sifat ni? Kitab mengaji ni pun kita tahu kalau ada orang mengaku jadi Tuhan, ada tak sifat ni? Banyak mana sifat nak jadi Tuhan? Tak banyak mana? Dua. Yang pertama, al-istighna'u an kulli ma siwa. Dia terkaya daripada yang lain. Mana dia tak perlukan yang lain. No need somebody. Adakah Tuhan Harun, hak mengaku Tuhan Harun tu dia macam tu? Dah. Dia nak hilangkan kelaparan dia perlukan nasi. Mana memerlukan yang lain. Tu. Baik. Yang kedua, iftiqaru ilaihi kulli ma siwa. Berhajat kepadanya tiap-tiap yang lain. Dah lah dia tak perlukan yang lain. Hak istighna tadi, iftiqar pula, hak lain pula yang perlukan dia. Apa yang pertama, dia tak perlukan yang lain, itu maksud terkaya. Yang kedua, yang lain pula perlukan dia. Kalau ada dua sifat ni, boleh jadi Tuhan. Tu. Jom. Maka kata pengarang jin jawab, iaitu makna Tuhan, tumpangan. Tu makna Tuhan, tempat bertumpang, tempat bergantung, tempat berharap. Tuhan apa dia? Tumpangan, gantungan, harapan. Itu makna Tuhan. Pasal itu kita ni tak boleh betul-betul melazimi ataupun kita benar-benar meyakini kewujudan Tuhan selagi mana kita tak rasa bergantung dan berharap sungguh pada Allah Ta'ala. Tumpangan apa? Tumpangan bagi tiap-tiap yang lain. Itu maksud Tuhan. Apa dia? Tumpangan, gantungan, tempat pergantungan bagi tiap-tiap yang lain. Tak kira lah apa saja, baik makhluk manusia, makhluk jin ke, binatang ke, apa sebagainya. Artinya zat yang ditumpangkan dia zat. Dia nak hurai lagi. Artinya zat. Apa maksud zat? Diri ataupun entiti yang ditumpangkan dia, yang digantungkan dia entiti itu pada apa-apa perkara. Semua tumpu kat dia. Semua bergantung kat dia, semua numpang kat dia. Lagi yang terkaya ia. Apa maksud yang terkaya? Mana tak memerlukan yang lain. Itu maksud terkaya. Bila kita mengaji ni, jumpa perkataan-perkataan hak sesuai dengan perbincangan tauhid ni, kita kena duduk dalam dunia tauhid lah. Jangan dengar kaya ni duit banyak. Kalau duit banyak ni, dulu kita mula mengaji kita faham tu. Apa maksud terkaya? Allah Ta'ala terkaya duit banyak kot, no? Kita dah faham. Kita dah faham Allah Ta'ala sama macam makhluk dah. Yang terkaya makna tak memerlukan yang lain. Macam orang kaya kat lah. Orang kaya dia perlukan orang miskin dah. Orang miskin perlukan orang kaya. Sebab itu sini dia letak yang terkaya ia zat tadi ni, ia Tuhan, daripada tiap-tiap yang lain. Dia tak perlukan yang lain, bahasa mudahnya. Maka tak dapat ditumpangkan oleh yang lain. Tak dapatlah yang lain nak tumpang dia, melainkan zat, melainkan Tuhan itu bersifat dengan 9 sifat. Kalau Tuhan tak bersifat dengan 9 sifat ini, ini beristighna' ni lah. Istighna' ni 9 sifat ni, kalau Tuhan tak bersifat dengan sifat ini, maka tak bolehlah hak lain nak bergantung kat dia. Apa sifat itu? Yang pertama, qudrah. 9 ni pun daripada 20 tu lah. Daripada 20 sifat yang kita dah bincang tu, hak 20 tu, daripada 20 tu, mana iftiqar, mana istighna'. 9 tu apa dia? Yang pertama, qudrah. Erti qudrah, berkuasa. Maknanya dia menguasai segala-galanya. Dia paling berkuasa. Mana dia tak perlukan yang lain. Yang kedua, iradatun, berkehendak. Maknanya segala apa yang berlaku memang dia yang menghendaki sesuatu itu berlaku. Bukanlah sesuatu itu berlaku dengan sebab kebetulan, semula jadi ke, ataupun Tuhan terlupa, Tuhan terlalai. Hang ni aksiden pecah remuk kereta total loss,
patutnya hang mati. Betul, patutnya aku mati. Tapi Allah Ta'ala lupa nak bagi aku mati. Memang Tuhan tak nak bagi kita mati. Sebab tu kita tak mati. Jangan kita kata Tuhan tak perasan kot. Tak ada satu, hingga sekecil-kecil habuk yang bergerak di tiup angin pun Tuhan memang tak tahu. Memang Tuhan nak habuk tu bergerak. Tu. Yang ketiga, ilmu. Apa dia? Pengetahuan. Maknanya Tuhan mengetahui segala-galanya, yang tersembunyi, yang nyata, yang kecil, yang besar, yang jauh, yang dekat, semua Tuhan tahu. Dengan sifat ini menunjukkan Tuhan menjadi tempat gantungan sekalian makhluk. Yang keempat, haya, yakni perhidup. Dengan adanya sifat perhidup, Allah Ta'ala mewajibkan, melazimkan sifat ma'ani yang lain, sifat qudrah, sifat iradah, ilmu. Yalah, kalau Tuhan mati, macam mana Tuhan nak memiliki sifat perkuasa? Kan? Kalau manusia, kalau seorang manusia itu mati, macam mana nak ada tenaga? Mati. Nak berjalan pun tak boleh. Nak pergi ke bilik mandi, mayat pun kena orang yang usung. Dah mati. Jadi sifat hayat ni termasuk kat sini. Yang kelima, wahdaniyah. Maknanya esa. Esa Allah Ta'ala adalah lambang ataupun sifat istighna yang menunjukkan terkaya. Tuhan tak memerlukan yang lain. Kalau Tuhan tu dua, mungkin saling memerlukan. Tuhan A perlukan Tuhan B, Tuhan B perlukan Tuhan A, ataupun Tuhan A dan B saling bersaing, kan? Tapi sebabkan wahdaniyah, dia esa, dia tunggal, tak ada entiti yang lain yang menyamai martabat ketuhanan dengannya, maka dia terkaya. Yang keenam, kaunuhu qadiran. Ni tak ada apa, ini kita tengok balik qudrah tadi. Yang ketujuh, kaunuhu muridan. Ini pun sama, maknanya kita tengok balik dekat huraian iradah tadi. Yang ke-8, kaunuhu aliman, pun sama, kita lihatlah pada huraian yang kita sebut tadi dalam masalah ilmu. Yang ke-9, kaunuhu hayyan, huraian daripada masalah hayat tadi. Tengok situ lah. Maka yang 9 sifat inilah dikatakan sifat iftiqar. Sifat iftiqar. Tak salah sebut istighna lah. Yang terkaya atas tu betul lah, tapi yang ni nak cerita iftiqar dulu. Lagi istighna kemudian, kemudian. Jadi iftiqar ni, dengan adanya sifat qudrah, kita pun bergantung harap pada Allah Ta'ala, iradah, ilmu dan sebagainya. Sin soal apa makna iftiqar itu? 9 sifat ni disebut sebagai sifat iftiqar. Dia tak sama juga, iftiqar dengan sifat iftiqar, dua benda berbeza. Iftiqar lain, sifat iftiqar lain. Payahlah mengaji tauhid, duduk dalam kepala tu dah mula-mula, pakai spek mata hitam dah, nampak cerah ke mana? Dah lah duduk tengah malam dah. Duduk tengah malam dia pakai spek hitam pula, lagi gelap lah. Duduk dalam kereta pula tinted, lampu pula malap, elok. Perumpamaan tu kata, dah lah tengah malam, jalan pula bukan Putrajaya, mana tempat tak ada lampu, pakai spek hitam, duduk dalam kereta pula tinted gelap. Dah tinted gelap, lampu pula malap. Dah duduk lagu tu dah tahu kata kita ni nak mengaji, kita kena letak pemikiran kita, apa saja benda kita akan tempuh jalan, jangan rasa susah. Kalau letak dalam kepala kita payah, nak buat apa pun jadi payah. Nak masak nasi pun payah, nak kena ambil beras, berapa kepui, nak kena kacau ayak lagi, buang beras, nak kena tos apa sebagainya, air sukuk ayak, payah. Jadi anggap je mudah. Apa dia iftiqar, apa dia istighna, selesai tu je. Yang tadi sifat iftiqar. Apa makna iftiqar itu? Jim jawab, makna iftiqar itu berkehendak atau menumpang. Tu masuk iftiqar, berkehendak atau menumpang. Ertinya dia nak uraikan lagi. Berkehendak lagu mana ni? Berkehendak yang lain kepada Tuhan kita. Maknanya berkehendak yang lain kepada Tuhan kita tu, dengan maksud kata semua ni berkehendak, yakni memerlukan Tuhan, kena bergantung pada Tuhan. Maka iftiqar itu sifat makhluk, bukan ia sifat Tuhan. Nampak? Iftiqar dengan sifat iftiqar dua benda berbeza.
Hak kita baca tadi qudrah, iradah, ilmun, hayat, wahdaniyah itu dipanggil sifat iftiqar. Adapun iftiqar tu sifat makhluk. Iftiqar sifat iftiqar. Iftiqar tu sifat makhluk. Kenapa kita kata sifat makhluk? Maksud iftiqar ni berkehendak. Takkan Tuhan yang berkehendak, kita yang berkehendak kepada Tuhan yang bersifat dengan sifat iftiqar ni. Itu maksudnya. Baik. Hari faham tak maklum? Dah noh. Jadi dia kata sini, maka iftiqar itu sifat makhluk, bukan ia sifat Tuhan. Adapun sifat Tuhan itu ialah 9 sifat yang dikatakan sifat iftiqar itu. Oleh itu hendaklah kita mengerti perbezaan antara iftiqar dan sifat iftiqar itu. Lagu mana? Dia ulang lagi, iaitu iftiqar itu sifat makhluk dan sifat iftiqar itu ialah sifat Tuhan kita. Iftiqar itu sifat makhluk dan sifat iftiqar itu ialah sifat Tuhan kita. Nampak? Saya ulang, saya tunjuk contoh kat sini lah. Iftiqar, apa maksud iftiqar? Berkehendak, maknanya memerlukan. Jadi kalau memerlukan, takkan ni sifat Tuhan. Okay, kita bagi contoh, kita sebut dulu sini. Iftiqar maksudnya memerlukan ataupun berkehendak. Ni iftiqar, yang ni sifat iftiqar. Mana sifat iftiqar? Yang 9 tadi, qudrah, berkuasa, kan, iradah, berkehendak, ilmu, pengetahuan, hayat, berhidup, kan, wahdaniyah, esa, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayat. 9 ni. Ni dipanggil sifat iftiqar, yakni iftiqar. Jadi iftiqar ni sifat makhluk. Kenapa dipanggil sifat makhluk? Sebab maksud iftiqar memerlukan ataupun berkehendak. Berkehendak kat siapa? Memerlukan siapa? Memerlukan zat yang namanya Allah, yang mana Allah bersifat dengan sifat iftiqar tadi ni. Tu. Kalau buat gambar Rajah nulis sikit apa lagi bagus tu. Seronok je tauhid ni. Istilah-istilah lagu ni kadang-kadang hari ni orang tak mau mengaji. Tapi alhamdulillah surau kita ni ramai ke. Ada 3 orang anak muda ni mau mengaji tauhid ni, alhamdulillah. Ada orang kata orang tak mengaji dah tauhid ni. Pasal dia kata lagu tu yang tauhid ni lemah. Terbukti ratusan tahun, ribuan tahun pengajian tauhid yang sebegitu rupa mampu menepis ajaran-ajaran yang songsang daripada Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah terkubur dengan tertegaknya akidah ini. Khawarij, Mujassimah, Musyabbihah terkubur dengan tertegaknya akidah ini. Cuma hari ni kebelakangan ni dia main balik fahaman Mujassimah, fahaman Musyabbihah. Mujassimah ni mana menjisimkan Allah. Dia mengatakan Allah Ta'ala ini ada rupa bentuk, kan, mengambil ruang. Ruangnya di mana? Ruangnya di Arsh. Dia kata tak, ni fahaman salaf. Fahaman salaf tak pernah mentajsimkan Allah. Fahaman salaf dia kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Tuhan yang bernama Rahman istiwa atas Arsh. Apa maksud istiwa? Tak tahu. Allah yang tahu. Itu fahaman salah. Main hari ini dia kata istiwa dengan maksud duduk. Duduk mana bertempat. Ada kemah lagi dia kata bersilah. Ada orang kata hak cakap ni bukan cacalah orang, tok guru. Nak buat macam mana? Jangan kata tok guru. Kita hak dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah di perkara-perkara tersilap apalah sangat. Siapa-siapa boleh tersilap, tak apalah. Tok guru pun dah tak ada dah. Moga-moga Allah Taala ampuni dia. Dan dia pun bukan dia kata sekali tu je. Di hujung-hujung tu dia sebut balik. Dia sebut balik apa yang dia sebut sebelum tu. Dia sebut balik bukan yang cara duduk macam kita ni, tak, dia kata. Mana bertempat lagi kita tak. So dia cuba mentanzihkan lagi lah, bukan bertempat di arah tu tak. Tak apalah tu baik orang tak ada, kita hak ada ni baik kira balik. Hak ada ni, ni dia kata Tuhan tu bertempat, mana Tuhan tu jisim. Sesuatu yang mengambil lapang atau mengambil ruang. Jisim kan apa maksud jisim? Sesuatu yang mengambil lapang ataupun ruang ataupun space. Space-nya di mana? Di Arsh. Itu dipanggil fahaman Mujassimah. Adapun Musyabbihah ni menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk.
Kat mana berlaku? Pada ayat mutasyabihat. Mana ar-rahmana yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Dia faham tangan. Tangan pula kalau kita ikut salaf, kita tak kata tangan, kita kata yad Allah, yadullah. Apa maksud yadullah? Yad Allah. Tangan kan tak, habis tu yad Allah. Nak tanpa yad tak tahu. Tu cara salaf, kita boleh ikut cara yang ni. Ataupun cara khalaf dia terjemah yad dengan maksud tangan. Tapi bukan tangan zahir dengan maksud tangan anggota. Tak kira lah tangan tu jari kita tak jari yang layak bagi Allah. Dia tak kata langsung macam tu. Dia kata tangan dengan maksud kuasa. Sebab apa? Sebab nak ceritanya tangan Allah atas tangan kita, mana kuasa Allah atas kuasa kita. Kuasa Allah mengatasi kuasa makhluk. Tu maksudnya. Tu cara khalaf. Dia takwil. Dia memalingkan makna yang layak. Baik. Tapi hak mujassimah musyabbihah, dia kata tangan. Tuhan ada tangan. Tangan yang layak bagi dia. Tangan yang layak di situ dengan maksud anggota. Mana Tuhan ada anggota tangan. Bila Tuhan ada anggota tangan, sama tak dengan makhluk? Sama. Makhluk ada anggota tangan, cuma anggota tangan makhluk macam ni. Tangan anggota Tuhan hak layak bagi dia. Yang penting ada sama-sama ada anggota. Sama. Nampak tu cara tu. Kadang-kadang benda tu sikit je, dia twist sikit je, kita dah beza kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengaji hukum akal. Bila kita ngaji hukum akal, kat situ kita reti fikir. Kalau kita tengok orang yang tak ngaji, yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah, dia tak ngaji hukum akal, dia mengenepikan konsep peranan akal ni, maka dia gagal faham pada ayat mutasyabihat. Baru ni dia kelih masalah nuzul Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala nuzul. Tang tu kalau tengok kelih ni, memang tak erti hukum akal. Dia tak erti cara berfikir. Nampak macam mana jenuh kelih? Jenuh kelih macam kita kelih dengan anak kita. Kalau kita menang pun kita kalah, kalau kita kalah pun lagi kita kalah. Kelih dengan anak, dia tak erti apa. Baik. Jadi gitu. Kita tengok balik. Tengok balik. Jangan kita lupakan bahawasanya dikehendaki dengan sifat iftiqar itu ialah yang 9 sifat itu. Tahulah. Lepas ni kita pegang, kalau orang tanya kita, "Hai, sifat iftiqar dah berapa?" 9. Sin soal kerana apa dipernamakan yang 9 sifat itu dengan sifat iftiqar? Jin jawab, iaitu kerana kalau tidak ada satu sifat daripada 9 sifat itu, nescaya tak dapat kita berkehendak dan menumpang akan Tuhan kita itu. Contohnya apa? Kalau qudrah Allah Ta'ala 9 dari 9 tu, qudrah, iradah, ilmun, hayyah, wahdaniyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. 9 ni satu tak ada. Satu ni apa? Qudrah. Apa arti qudrah? Berkuasa. Dengan sifat berkuasa Allah Ta'ala menguasai segala-galanya. Kalau satu sifat ni tak ada, bolehkah kita nak bantu dengan Allah Ta'ala? Tak boleh. Dah dia pelemah. Jadi maknanya sini dipanggil sifat iftiqar. Terus sin soal macam mana zat yang terkaya daripada yang lain. Ni dia nak cerita istighna pula. Yang terkaya ni mana istighna, ghinaan. Kita minta Allahumma ja'al, ya Allah jadikan kami orang yang ghinaan, orang yang kaya, ghaniyan, terkaya. Jadi istighna ni kaya, terkaya. Macam mana zat yang terkaya daripada yang lain? Jin jawab, iaitu zat yang bersifat dengan 11 sifat. Kalau tadi 9, sekarang 11, campur dia berapa? 20. Jadi 20. Senang tak banyak mana. Dia pusing hak tu. Pusing hak tu. Apa dia? Yang pertama, wujud. Wujud ni sifat yang terkaya. Sifat yang menunjukkan Tuhan tak memerlukan yang lain. Tadi sifat yang menunjukkan yang lain perlukan Tuhan. Qudrah apa sebagainya. Yang ni sifat ni menunjukkan Tuhan tak memerlukan yang lain. Wujud, adanya Allah. Wujud artinya ada. Adanya Allah, ada yang hakiki. Kita ni ada juga, tapi ada yang majazi. Apa maksud ada yang majazi? Ada buat-buat, bukan ada sungguh-sungguh pun. Pasal apa kita kata lagu tu? Tuhan ada yang hakiki, ada yang sungguh-sungguh. Kita ni ada yang buat-buat. Pasal apa kita kata lagu tu? Sebab kita ni ada kerana diadakan oleh Allah.
Ada pun Allah Ta'ala ada tanpa diadakan oleh siapa-siapa. Tu beza. Ada orang kata sama lah ni ustaz, siapa kata sifat Tuhan tak sama dengan makhluk? Sama. Pasal apa? Tuhan wujud, makhluk pun wujud. Sama pada bahasa, pada makna tak sama. Pada panggilan lafaz tu sama, tapi pada makna tak sama. Tak sama lagu mana? Tuhan wujud, makhluk pun wujud. Tapi Tuhan itu wujud yang hakiki, makhluk wujud yang majazi. Apa maksud wujud majazi? Boleh kita sebut wujud buat-buat. Wujud sebab Tuhan buat kita. Kita ni ada dengan sebab diadakan. Ada pun Allah Ta'ala ada tanpa diadakan oleh siapa-siapa. Memang Tuhan tu ada yang hakiki. Kena faham wujud lagu tu. Orang tanya kita lagu mana nak beriman dengan sifat wujud, tu cara dia. Kan? Tu cara lagu mana nak beriman dengan sifat wujud, tu cara dia. Apa dia? Kita beriman Allah Ta'ala ni wujud, ada wujud yang hakiki. Yang kedua, qidam. Apa maksud qidam? Apa arti qidam? Sedia kala, sedia. Apa maksud sedia? Tiada mula. Itu maksudnya. Jadi dengan adanya sifat qidam menunjukkan Tuhan tak perlukan siapa-siapa untuk memulakan dia. Sebab apa? Sebab dia tidak ada mula. Kita yes, kita memerlukan orang memulakan kita sebab kita ni ada permulaan. Baik ni dia berhajat kepada tukang untuk memulakan dia. Mula buat dia, mula jahit dia. Meja ni berharap kepada tukang mula, katuk, pukul, potong kayu sebab buat dia. Sebab apa? Sebab dia ada permulaan. Tuhan tak ada permulaan, maka dia tak memerlukan sesiapa untuk memulakan dia. Baqa, Tuhan kekal. Dia tak memerlukan sesiapa pun untuk menghancurkan dia, memusnahkan dia. Kita yes, kita memerlukan Allah untuk mematikan kita. Bagaimana kita perlukan Allah untuk menghidupkan kita, kita juga perlukan Allah untuk mematikan kita. Jangan jadi macam setengah fahaman. Dia kata kita hidup dengan sebab Allah menghidupkan kita, adapun kita mati tu dengan sebab semula jadi, sendiri-sendiri mati. Tak. Kita mati pun sebab Allah. Tu. Penting juga akidah ni. Kadang-kadang bila kita tak mengaji, dia main bacaan pelik-pelik, kita percaya. Memang kita percaya. Tambah hari ni hari-hari dah dia riuh pula isu tadakhusul arwah. Kan? Isu ni pun kena tengok juga. Isu ni jelas semua orang tahu dah. Semua orang tahu tentang prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap tanakhusul arwah, perpindahan roh. Tetapi di sini kita kena lihat siapa yang bercakap. Kalau minta maaf lah, hak masing-masing. Tapi saya secara peribadi, saya lebih suka berdiam diri, tak komen apa. Kita selagi mana orang yang bercakap itu tak duduk depan kita dan kita tak sempat bersoal jawab dengan dia, kita tak pengingat kata. Kadang-kadang orang ini cepat sangat kufur, sesat, kafir, cepat sangat. Hang siapa nak kata? Kawan tu siapa dia kita kata tu. Kalau orang tu orang jahil pun tak berani kita nak mengkafirkan dia. Tambah orang tu guru, orang ada ilmu. Adakah dengan hanya kita dengar aku video kita boleh kata dia kafir? Pergi tanya lagi soal betul-betul. Kita tak boleh nak ukur. Kita kena ingat dengan kata orang kita sendiri pun kadang-kadang dipanggil zillatul lisan, tergelicir perkataan. Itu biasa. Tergelicir, kadang nak cerita lagu lain, cerita lagu lain. Saya sendiri pun biasa banyak kali mengajak teman-teman, mengajak online masa PKP tu hari kan. Mengajak cukup mengantuk. Mengantuk kadang-kadang sampai duduk tu orang telefon. Ustaz, kita tengok online. Oh ya ke? Sambut balik. Sampai terlena. Tak tahu tadi cakap apa, tak tahu. Bila tengok balik video, ya Allah merapu. Tu nak cerita kita ni. Hak yang tak kalut mana, tambah orang-orang alim-alim hak kalut tu lagi ya. Kadang-kadang kan. Biasalah tu. Baik. Cuma kita pun betul kalau buat silap tu kita perkemah. Bukan kita mengkafirkan dia. Ini mudah sangat mengkafirkan orang. Menyesatkan orang. Itu pendirian kita lah secara peribadi. Baik. Maka kata pengarang lagi, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan ataupun berbeza, different Allah Ta'ala dengan segala makhluk, segala yang baru, tak sama. Menunjukkan Tuhan tak memerlukan makhluk. Kalau Tuhan sama macam makhluk, Tuhan perlulah. Ada juga nilai keperluan, keterikatan Allah tu dengan makhluk sebab sama. Kan? Ini sebab tak sama. Kalau makhluk apa dia? Makhluk memerlukan tempat. Abang dia telefon saya, cik dia telefon saya, Ustaz, kuliah kita jangan lupa nah. Ustaz kat mana ni? Selalu contoh yang selalu kita bawa kan. Ustaz kat mana ni? Saya pun jawab, saya tidak berada di mana-mana. Kan? Cik dia kata, hai Ustaz pening ni, belajar minum ketum ke apa kan ni? Ustaz balik rehat lah Ustaz, tak sampai kuliah. Kami lagi pening ni. Kan? Sebab apa? Sebab kita ni makhluk terikat dengan tempat. Sama dah, saya dah keluar rumah dah, saya ada dekat NKVE dah, saya nak sampai surau dah, mesti ada tempat.
Jadi Allah Ta'ala ni mukhalafatuhu ta'ala lahari berbeza dengan makhluk, mana tak sama segala-galanya. Dia tak bertempat, sama ada di langit ke, turun ke langit dunia ke, di bumi ke, di mana, tak ada tempat. Tuhan bukan macam kita yang terikat dengan tempat. Maha suci Tuhan daripada tempat. Ni akidah kita. Akidah kita lagu tu. Hei, tak, Tuhan duduk di langit. Tahu di mana? Nabi kan naik langit Isra Mi'raj jumpa Tuhan. Kata apa? Orang kata lagu tu, kita nak kata apa? Bukti Tuhan duduk di langit, buktinya apa? Buktinya bila Nabi naik Isra Mi'raj di langit, Nabi jumpa Tuhan. Itulah buktinya. Kita nak kata apa? Maka jawabnya yang di langit itu adalah Nabi, adalah Rasulullah, bukan Tuhan. Nabi nampak Allah Ta'ala, Rasulullah nampak Allah Ta'ala di langit. Rasul yang di langit, bukan Allah. Betul, bolehkah macam tu? Ambil contoh paling mudah. Bahasa yang kita kata, tak semesti benda yang kita nampak tu benda tu mesti depan kita. Tahu di mana? Apa bukti benda yang kita nampak tu tak semestinya depan kita? Kita sekarang kat Putrajaya pergi tengok bulan, ada bulan? Ada. Oh, kalau lagu tu, kalau guna sifir tadi, benda yang kita nampak tu mesti di situ. Maknanya bulan di Putrajaya. Padahal duduk di Kedah pun nampak bulan. Habis tu bulan kat Kedah kan kat Putrajaya. Kalau kita guna formula tadi, sesuatu yang kita nampak tu mesti benda tu dekat dengan kita. Nabi nampak Allah di langit, maknanya Allah di langit. Padahal Nabi yang di langit. Allah Ta'ala maha suci daripada langit, maha suci daripada langit, maha suci daripada tempat, maha suci daripada aras, maha suci daripada bumi dan sebagainya. Kalau kita guna sifir tadi, nampak benda tu mesti benda tu di situ. Maknanya duduk di Putrajaya nampak bulan, bulan di Putrajaya. Orang Kedah nampak bulan, bulan di Kedah, bulan di Kedah ke Putrajaya? Tak tahu. Cuma bulan itu makhluk juga. Bila makhluk, dia mesti lagi terikat dengan tempat. Tempatnya di langit. Itu bulan. Kita nak sebut tadi ni, benda yang kita nampak tak semestinya benda tu depan kita. Lah, aku tak siap ni cakap dengan anak hang. Kan? Cakap suara ke, dah tengok muka. Hei, hang mohong anak aku duduk Amerika. Boleh video call. Nampak muka real life, secara langsung, bukan rakaman, secara langsung. Nampak muka. Tak semestinya budak tu depan kita, duduk di Amerika. Ni contoh lagi lah. Contoh lagi. Jadi maknanya sifirnya bukan benda yang kita nampak, benda tu mesti depan kita dah. Nabi Allah Musa bercakap dengan Allah Ta'ala di Jabal Tur Sina. Nabi Allah Musa di Jabal Tur Sina, bukan Allah di Jabal Tur Sina. Habis itu Allah di mana? Tak berada di mana-mana. Maha suci Tuhan daripada mana? Ni Tuhan bukan macam kita yang memerlukan mana. Kita ya perlukan mana. Duduk di mana, sampai mana dah, kat mana lagi. InsyaAllah. Jazam kerja. Binafsih, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maksud berdiri sini bukan berdiri duduk bangun tu. Berdiri sini maksudnya ada Allah Ta'ala dengan sendirinya. Tuhan ada tanpa dijadikan diadakan oleh sesiapa. Yang keenam, sama ni pendengar. Dengan adanya sifat sama menunjukkan Tuhan tak memerlukan yang lain untuk mengetahui, mendengar segala-galanya. Yang ketujuh, basar, melihat. Dengan adanya sifat basar, Tuhan mampu melihat segala-galanya. Tuhan tak memerlukan yang lain untuk menginksyafkan nampak apa. Yang ke-8, kalam, sifat perkata. Yang ke-9, kaunuhu sami'an. Yang ke-10, kaunuhu basiran. Yang ke-11, kaunuhu mutakalliman. Habis. Maka yang 11 sifat itu dikatakan sifat istighna. Sin soal, apa makna istighna? Jin jawab, iaitu terkaya daripada yang lain. Artinya, arti terkaya daripada yang lain, yakni tidak menumpangkan yang lain. Tuhan tak perlukan yang lain, Tuhan tak menumpang yang lain. Itu maksudnya. Sin soal, apa sebab dikatakan sifat yang 11 itu sifat istighna? Tadi dia tanya apa sifat nama iftiqar. Ni dia tanya pula apa sifat nama istighna. Nak jawab apa ni? Maka katanya Jim jawab, iaitu kerana bahawasanya
Kerana bahawasanya kalau tidak ada satu sifat daripada 11 sifat ini, nescaya tidak kaya ia Allah tu, ia Tuhan, dan mesti kena menumpang akan yang lain. Kita ambil contohlah daripada 11 sifat tadi ni. Qidam nombor 1, dia kata apa? Nombor 1 wujud, nombor 2 qidam. Kita ambil contoh qidam. Kalau Tuhan tidak ada sifat qidam, apa arti qidam? Sediakala. Apa maksud sediakala? Tiada mula. Kalau Tuhan ni tiada sifat, tak ada baginya sifat tiada mula, maksudnya Tuhan tu ada permulaan lah. Kalau Tuhan ada permulaan, maknanya dia memerlukan entiti yang lain untuk memulakannya. Mana dia memerlukan yang lain lah. Macam kita ni ada permulaan. Tapi di sini disebut Tuhan itu qidam, tiada permulaan, maka tak memerlukan yang lain untuk memulakan dia. Sebab dia tidak permulaan. Dia tak ada permulaan. Jadi di sini dia kata lagi, dan mesti kena menumpang akan yang lain. Inilah akhir, habislah. Dia kata, berkata pengarang, inilah akhir barang yang menulis oleh perhamba. Perhamba maknanya diri dia lah, diri pengarang ni, Syekh Abu Fakhruddin Haji Muhammad Daud bin Yusuf. Dia kata sini ni, akhir perhamba pada menyatakan mengenal Allah Ta'ala, ataupun ma'rifatullah, ataupun tauhid, ataupun aqidatullah, dan pada menyatakan sifat iftiqar dan sifat istighna, iaitu pada 28 hari bulan Syaban tahun 1378. Lah ni 1443 tolak 1378 jadi apa? Sebab tak Jepun ni ada kalkulator. 1443 tolak 1378. Wih, 65 tahun. Siapa sini 65 tahun? Mana dia tulis ni pun 65 tahun yang dulu. Datuk baru 40. Jangan gitu tu. Jadi sini 65 tahun kitab ni. 65 tahun, masya-Allah. Tak ada lama berkat baca sampai hari ni. Kita penulisan hari ni kadang-kadang baru tulis malam, esok baru keluar surat khabar, petang orang buat balut nasi lemak lah. Tu monjok lagi buat nasi lemak. Kalau dia buat sapu tiap ayam. Kan dulu kan kalau tiap ayam berak nak buang pakai surat khabar dulu kan. Lagi naik tu tulisan kita tak ada nilai. Tapi tulisan ulama barakah sampai hari ni puluh-puluh tahun. Kalau kata kitab Syekh Daud Fatani tu 200 tahun orang duk baca sampai hari ni lagi. Baiklah, bagi orang yang pandai menghargai lah. Bagi orang yang tak pandai menghargai, dia menganggap karya-karya para ulama Jawi ini sebagai satu karya yang sesat, yang dipenuhi dengan hadis dhaif, hadis maudhu' dan sebagainya. Padahal dia baru mengenal dunia hadis berbanding para ulama dulu ni kan. Dia terlalu syadid terhadap hadis. Ada hadis yang ulama baru menghukum kata dhaif, dihukum kata palsu dah. Jadi maka dia pun secara tak langsung dia heret sekali kitab-kitab Jawi ni, maka dia umuh secara umum kitab-kitab Jawi karangan para ulama Melayu ni dipenuhi dengan hadis palsu katanya, tuhmahnya. Padahal dia tak sedar dia tu pun kena Islam dengan sebab mak ayah dia kena Islam. Mak ayah dia kena Islam dengan sebab tok nenek moyang dia kena Islam. Tok nenek dia kena Islam dengan sebab jasa para ulama mengajarkan Islam. Main dia pergi mengaji kat Jordan setahun 2, mengaji kat Madinah setahun 2, pasal cerdik lebih, dia hina para ulama. Padahal yang dia baca kitab hadis tu pun kitab ulama juga. Imam Bukhari kan ulama juga. Tapi hari ni Imam Bukhari pun depa kritik dahsyat hanya orang cerdik tu. Dan ni zaman orang cerdik, Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari pun dikritik. Bukan tak boleh kritik, dia bukan maksum. Imam Bukhari pun tak maksum. Tapi siapa yang nak kritik tu? Itu soal dia. Kita tak kata jangan kritik ulama pasal apa ulama ni maksum, kita tak pernah kata. Kita pun tahu yang maksum hanya Nabi kan. Boleh kritik, tapi siapa yang kritik tu? Itu persoalannya. Jangan tengok hak kritik tu bukan setakat setara dengan Imam Bukhari, makmumnya pun tidak kan. Tiba-tiba nak kritik kritik dalam ni nampak kebengapan diri tu. Duk kritik Imam Syafi'i, duk kata Imam Syafi'i ni tak arti, tak jumpa hadis tentang kunut, Nabi tak baca kunut, tapi Imam Syafi'i pandai-pandai dia buat kunut. Dia sampai tahap lagu tu. Padahal ada cara-cara istinbat di sudut mazhab Syafi'i. Baik, habis di sudut kitab akidah. Cuma sini kalau kita lihat kitab dia ada lagi sambungannya, risalah di sebelah ini dipernamakan Zadul Hajj. Allah Ta'ala tak elok sungguh. Elok sungguh Ta'ala tak. Nak cerita pasal haji ni, kita dekat dengan musim haji. Jadi kuliah kita akan datang, kita akan sambung baca yang ni.
sama cerita haji. InsyaAllah tu kita ada lagi, kalau tengok jadual tu kuliah akan datang ada lagi seminggu nak haji. Eloklah kita ambil semangat haji, dan kalau boleh insyaAllah kita akan khatam kuliah lagi sekali, kita akan khatam bab haji ni, selesai bab haji ni dalam satu kuliah saja. Kalau kita lajak sikit pun kita lajak sikit lah. Jadi bolehlah kalau kata cik dia nak iklan apa nak buat kenduri kambing malam tu boleh. Mana pada hari Ahad pertama bulan depan tu nuri kambing khatam kitab Datuk nak main paha atau mahok boleh lah. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah. Baik, sebelum kita berdoa, saya mohon izin kepada Datuk Datin Tan Sri dan juga sekalian jemaah untuk nak maklumkan perkembangan madrasah tata ilmu. Sebab saya tinggalkan dari Kedah mai ke KL ni, tak tinggallah suara madrasah kita yang sekarang ni dalam proses menyiapkan masjid yang asalnya surau tu dah siap tapi di-upgrade jadi masjid. Bila buat masjid dia dilebarkan lagi, luaskan di sebelah depan buat mihrab sebagainya, dan juga di belakang dibangunkan komplek puteri. Pun masih lagi dalam pembinaan. Jadi tuan-tuan jangan lupalah bila mana ada rezeki lebih-lebih, infaklah untuk mak ayah, niat untuk mak ayah sebagainya. InsyaAllah di belakang sana ada tabung madrasah, situ juga ada nombor akaun, ambil nombor akaun tu, simpan, dan niat untuk mak ayah kita, atuk nenek kita. InsyaAllah moga-moga barakah dan berkembang rezeki kita dengan rezeki yang barakah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna istawda'naka ma qara'nahu faridhu ilaina 'inda hajati wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna minkum. Tuan-tuan, saya dah jamak siap dan nak sambut ada tok guru daripada Kedah.